Dan pada asalnya bumi Gaza ini ataupun Palestin secara umumnya ini diduduki oleh 90%-nya dari kalangan golongan Arab. Hanya 6% dari kalangan bangsa Yahudi. Mereka hidup dengan aman, dengan sejahtera, dengan harmoni. Yahudi ada sedikit sebanyak Kristiannya, majoritinya Arab, Muslimnya hidup dengan aman. Tapi menjadi masalah ketika British melindungi Zionis Israel untuk mengambil tanah Palestin untuk dijadikan negara Israel mereka. Sehingga akhirnya antara tahun 2008 hingga ke tahun 2021 lebih kurang 5,139 rakyat Palestin dibunuh berbanding Hijrah. Dan perang Palestin Israel, Zionis Israel masih berterusan, dan mengikut laporan dari MAPIM, Malaysian Consultation Council for Islamic Organization, pada tanggal 21 Oktober 2023 dari kalangan umat Islam Palestin yang mati syahid kesan serangan Israel, Zionis Israel berjumlah 4,137 dan yang cedera lebih kurang 13,162 orang Palestin yang cedera. Kita doakan mereka diberikan ganjaran pahala, diberikan keampunan, dan pastinya kita pohon kepada Ilahi mereka diberikan juga kekuatan dan akhirnya kemenangan ke atas Zionis Israel itu. Dan juga kita doakan semoga Allah menghancurkan golongan Yahudi Zionis dari kalangan rakyat Israel, terutamanya dari kalangan tentera-tentera mereka, dihancurkan, dimusnahkan. Semoga insya-Allah itu akan menjadi kenyataan. Dan sama-sama kita maklumi bumi Gaza dikepung oleh Israel sejak tahun 2007. Gaza bukannya satu bidang tanah yang besar. Panjang Gaza lebih kurang 41 km, lebar lebih kurang 10 kilometer. Tidaklah begitu besar. Tetapi penduduk dalamnya lebih kurang 2,3 juta penduduk. Ia boleh dikatakan sebagai sebuah bidang tanah yang terpesat di sudut kependudukan rakyatnya. Tanahnya kecil, penduduknya ramai, dan ia boleh dianggap sebagai sebuah penjara terbuka selepas dikepung oleh Israel sejak tahun 2007. Lebih daripada itu, serangan ketenteraan oleh Zionis Israel terhadap Gaza ini bukan berlaku bermula 7 Oktober baru-baru ini. Dia sudah lama berlaku. Sebagai contoh, serangan ketenteraan oleh Zionis Israel ke atas Gaza pernah berlaku pada tahun 2008 hingga ke tahun 2009, memakan masa lebih kurang 23 hari serangan dilakukan. Kemudian pada tahun 2012, serangan berlaku lebih kurang 8 hari berturut-turut. Kemudian serangan berlaku pada 2014, serangan berlaku lebih kurang 50 hari. Kemudian berulang pada tahun 2021, serangan memakan masa lebih kurang 11 hari, dan kemudian serangan sekali lagi pada tahun 2023 bermula 7 Oktober baru-baru ini. Ini yang dikatakan kononnya kezaliman di pihak Palestin, padahal kezaliman keganasan sebenarnya dari pihak Zionis Israel. Dan pada asalnya bumi Gaza ini ataupun Palestin secara umumnya ini diduduki oleh 90%-nya dari kalangan golongan Arab. Hanya 6% dari kalangan bangsa Yahudi. Mereka hidup dengan aman, dengan sejahtera, dengan harmoni. Yahudi ada sedikit sebanyak Kristiannya, majoritinya Arab, Muslimnya hidup dengan aman. Tapi menjadi masalah ketika British melindungi Zionis Israel untuk mengambil tanah Palestin untuk dijadikan negara Israel mereka. Sehingga akhirnya antara tahun 2008 hingga ke tahun 2021 lebih kurang 5,139 rakyat Palestin dibunuh berbanding hanya 251 rakyat
Israel terbunuh. Dan pada tahun 1948, pada tahun Yahudi menegakkan negara haram Israel. Israel haram tertegak pada tanggal 14 Mei 1948. Pada tahun itulah Nakbah berlaku. Nakbah seperti yang saya sebutkan bermaksud katastrofi dalam bahasa Inggeris, bermaksud malapetaka dalam bahasa Melayu kita. Kita di Malaysia jangan tidak kenal Nakbah. Bermula tahun 1948, maka Nakbah berlaku. Malapetaka bagi orang Palestin, terutamanya orang Islam. Dan bermula Nakbah itu, tiba-tiba 78% tanah Palestin diambil oleh Yahudi Zionis. Bermula tahun 1948, berlaku Nakbah, tiba-tiba 78% bumi orang Palestin mereka ambil, ataupun lebih tepat untuk kita katakan mereka curi secara paksa, bukan dengan cara perbincangan, bukan dengan cara harmoni, mereka ambil secara ganas. Dan kesan daripada pengambilan tanah secara haram, kesan daripada keganasan pada tahun 1948 yang dipanggil Nakbah itu, maka pada ketika itulah lebih kurang 750,000 rakyat Palestin menjadi pelarian. Kemudian jumlahnya bertambah sampai sekarang. Jadi siapa yang boleh melarang rakyat Palestin daripada bangkit? Dan untuk bangkit mereka perlukan suatu kekuatan yang tersusun. Maka lahirlah Hamas di bumi Gaza. Takkan nak bangkit cara terpancar-pancar, secara ad hoc, mesti kena ada kekuatan yang tersusun. Lahirlah Hamas, lahirlah Brigade Al-Qassam yang mempertahankan Gaza yang masih ada secara yang tersusun. Dan disebabkan serangan Israel, serangan militeri, serangan ketenteraan, mana cukup sekadar baling kutip batu saja. Suatu ketika itu mungkin menasabah sebab tidak ada kekuatan. Ketenteraan dihadapi dengan sesuatu yang setanding dengan ketenteraan itu. Maka Allah berikan kekuatan pada Palestin, terutama orang Islam, dan mereka ramai dari kalangan yang mendapat PhD, dan dia balik untuk buat sesuatu untuk Palestin. Lahirlah roket-roket, dan itu yang menakutkan Israel. Sehingga kan ada laporan Al Jazeera yang menyebutkan baru-baru ini selepas Israel melakukan apa yang mereka lakukan sekian lama, itu belum kita sebutkan tembakan secara melulu dalam masjid, apa yang mereka buat pada Masjid Al-Aqsa, itu belum kita ceritakan lagi. Itu dan lain-lainnya menyebabkan Hamas bertindak baru-baru ini. Dalam masa 20 minit 5,000 roket dilancarkan secara strategik ke dalam bumi Israel. Dan ketika dunia mengatakan, oh Israel teknologinya hebat, tiba-tiba Hamas menampakkan teknologi mereka tak hebat. 5,000 roket masuk, dan ini mengejutkan Zionis Israel kerana keperluan. Dan kesannya Hamas dan juga Palestinian mereka faham mesti Israel akan bertindak balas, sehingga ada orang mengatakan hancurlah Gaza kali ini. Tapi kita bercakap juga berdasarkan dalil. Dalil Nas menunjukkan mereka takkan hancur. Ada sebuah hadis sahih yang Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat. Kiamat tidak akan berlaku sehingga berlaku peperangan antara Yahudi dan umat Islam. Jadi umat Islam takkan hancur. Tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan antara Yahudi dan umat Islam, dan golongan Yahudi akan dibunuh. Ini pada suatu ketika dekat dengan kiamat berlaku peperangan dan Yahudi akan dibunuh. Adakah itu sekarang? Kita tidak tahu. Ini maklumat ghaib. Tarikhnya bila, kita tidak tahu tentangnya. Tapi kepastian ialah ini. Akhirnya golongan Yahudi akan dibunuh. Sehingga jika ada Yahudi bersembunyi di sebalik batu atau pokok, maka batu dan pokok akan berkata-kata. Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pokok, maka batu dan pokok itu akan berkata-kata, iaitu, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, mari bunuhnya. Kecuali, kata Nabi SAW, yang tidak akan berkata-kata, yang akan diam. Walaupun Yahudi bersembunyi di belakangnya, hanya satu pokok yang tidak akan berkata-kata. Kata Nabi SAW, pokok itu ialah pohon Ghorqad. Pohon Ghorqad. Ghin, Ra, Qaf, Dal. Pohon Ghorqad. Dia diam. Sebab dia, kata Nabi SAW, sebab dia adalah pohon Yahudi.
Justru kita melihat orang Zionis Yahudi sekarang begitu banyak menanam pohon gorkot. Entah mengapa. Mereka percaya pada hadis ni kah? Begitu banyak ditanam pohon gorkot di tanah milik orang-orang Zionis Yahudi ini di bumi Israel. Maka itu yang pasti berlaku. Sebab itu kita tahu ya akan ramai mati, memang benar mati syahid, tapi mereka tidak akan hancur, tidak akan musnah. Yang pasti hancur musnah akhirnya puak-puak Yahudi. Dan hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kuat. Itu keyakinan kita. Dan apa yang berlaku sekarang menggambarkan tentang apa yang akan berlaku kemudian. Dan apa yang akan terjadi kemudian dalam bentuk kemenangan untuk mengalahkan puak-puak Yahudi yang terkutuk ini. InsyaAllah. Maka terus kita berdoa untuk mereka. Jangan lupa salurkan apa-apa bentuk kewangan yang boleh kita salurkan kepada mereka. Majlis Agama Islam Pulau Pinang pun kita minta masjid-masjid buka tabung untuk disalurkan. Dan baru-baru ini telah kita himpun jumlah yang pertama dan disampaikan melalui TYT. Alhamdulillah. Dan di samping itu boleh juga kita salurkan melalui MyCare. Dan ada wakil MyCare di Gaza sekarang. Seorang yang baik, begitu berilmu, berakhlak. Sempat saya berforum dengan beliau, saya ingat tahun lepas, Dr. Ziad Syahada. Dan dia ceritakan apa yang berlaku. Dan baru ni pun di TV3, dia di sana menceritakan apa yang berlaku. Dan memang perkataan yang dia sebut, memang dia katakan keadaan agak kritikal dan gawat. Dan itulah yang kita faham di sini, walaupun tidak cara kefahaman yang 100%, tapi kita menjangkakan suasana akan menjadi seperti itu. Tapi perjuangan mereka tidak pernah merugikan, insya-Allah.